Penemuan losong peluru ni juga menguatkan lagi teori dari keluarga The Frog Boys tentang nasib yang menimpa anak-anak mereka. Teori dari parents ni sendiri ialah, hai semua, it's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. I am back. Terima kasih sebab dah klik video ni. Pada 26 Mac 1991, 5 sekawan yang tinggal di daerah Daegu di Korea Selatan berpakat untuk keluar bermain bersama-sama di satu kawasan bukit yang tak jauh dari rumah diorang. Mak ayah budak-budak ni langsung tak sangka yang pagi tu adalah kali terakhir mereka akan melihat anak-anak mereka. Kehilangan 5 sekawan ni menjadi salah satu misteri yang masih lagi tak terungkai walaupun dah 30 tahun berlalu. Yang lebih menyedihkan, pada tahun 2002, bila sisa tulang kesemua kanak-kanak ni ditemui, ia menunjukkan yang kematian mereka bukanlah dari faktor semula jadi. So, apa yang jadi pada budak-budak ni? Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel Pukul 3 Pagi untuk membantu channel ni berkembang. Let's jump into today's story. 5 orang kanak-kanak yang diberi gelaran The Frog Boys ni ialah Woo Cheol-won, Jo Ho-yeon, Kim Yong-gyu, Park Chang-in dan Kim Jong-sik, dan mereka ni berusia antara 9 ke 13 tahun. Dari kecil lagi, diorang ni memang rapat. Nak-nak pula rumah diorang pula berjiran. Boleh katakan tiap-tiap hari diorang semua akan keluar bermain bersama-sama dekat sekitar kawasan kampung diorang ni. Pada hari kejadian, hari tu ialah cuti umum di Korea Selatan untuk bagi laluan pada pilihan raya. Sebab hari tu diorang tak payah pergi sekolah, dari awal-awal pagi lagi, diorang berlima ni dah keluar main kat luar sama-sama. Tengah hari tu, sepatutnya Yong-gyu ada kelas latihan taekwondo. So, bila dia tak balik rumah, ayah dia pun ingat, oh mungkin dia dah pergi kelas taekwondo terus kot. Alih-alih, pada pukul 1 tengah hari, ayah kepada Yong-gyu dapat panggilan telefon dari cikgu taekwondo dia. Dan cikgu ni bagi tahu dekat ayah dia yang Yong-gyu tak pergi pun latihan hari tu. Bila ayah Yong-gyu dengar macam tu, mestilah dia risau. Dia pun cepat-cepat pergi tanya parents lain, dan masa ni barulah semua parents ni sedar yang anak dia orang semua dah hilang. Bila dah kecoh satu kampung pasal ada budak hilang, salah satu dari penduduk kat situ pun bagi tahu yang pagi tadi dia ada nampak 5 sekawan ni. Dia sempatlah tanya budak-budak tu, diorang nak pergi mana? Dan masa tu 5 orang budak ni pun bagi tahu dekat dia yang diorang nak pergi cari telur salamander dekat Gunung Waryong. Dan gunung ni tak jauh dari kampung tu. Di atas Gunung Waryong ni ada satu tasik. Dan selain tu, ada juga satu kawasan yang dijadikan sebagai kem latihan tentera. Lepas dengar cakap orang yang nampak budak-budak ni tadi, parents ni semua pun terus pergi ke kawasan tasik dekat Gunung Waryong tu untuk cari anak-anak diorang. By the way, kalau korang nak tahu, salamander ni ialah haiwan amfibia dan dia bertelur dekat dalam air. Telur dia sama macam telur katak. Sebab itulah parents ni yakin kalau anak dia orang pergi cari telur salamander, mesti dia orang pergi dekat tasik tu. Tapi cari punya cari, lepas beberapa jam, dia orang masih lagi tak jumpa budak-budak tu. Disebabkan hari dia semakin gelap dan cuaca pun dah makin sejuk, dia orang terpaksa hentikan pencarian pada hari tu. Lepas turun je dari Gunung Waryong, parents ni semua terus pergi ke balai dan buat laporan polis. Malangnya bagi ibu ayah ni semua, polis langsung tak ambil serius dengan kehilangan budak-budak ni. Diorang tak tolong cari pun. Polis percaya yang budak-budak ni semua cuma lari daripada rumah dan diorang akan balik nanti. Masa ni adalah wartawan tulis berita pasal kehilangan budak-budak ni kat surat khabar. Tapi berita ni tak berapa mendapat perhatian sebab masa tu semua orang masih lagi sibuk dengan berita pilihan raya. Pada hari keempat kehilangan The Frog Boys ni, seorang daripada parents ni dapat satu panggilan telefon. Pemanggil tu bagi tahu dekat parent tu yang semua budak-budak ni ada dekat dalam tangan dia dan 2 daripada 5 orang tengah sakit tenat. Kalau diorang nak budak-budak ni selamat, diorang kena bayar duit tebusan. Dia suruh jumpa dia dekat satu lokasi yang dia tetapkan dan bawa sekali duit untuk tebus budak-budak tu. Tapi bila parents ni semua pergi kat tempat yang diorang dah janji nak jumpa tu, tak ada siapa-siapa pun yang datang. Tak tahulah kalau pemanggil tu saja nak prank ke apa. Lepas seminggu, The Frog Boys ni masih lagi tak dijumpai, barulah media dan orang ramai bagi perhatian pada kes kehilangan 5 orang kanak-kanak ni. Bila berita ni berulang-ulang kali keluar dekat TV dan surat khabar, entah macam mana cerita dia boleh tertukar sikit yang budak-budak ni hilang masa diorang pergi cari telur katak. Padahal masa tu diorang cari telur salamander kan. Mula kat sinilah 5 sekawan ni diberi gelaran The Frog Boys oleh pihak media.
Yang penting, at this point of the story, kehilangan budak-budak ni dah heboh satu negara dah. Berita tentang The Frog Boys ni jadi sangat besar dekat Korea Selatan sampaikan Presiden pada masa tu iaitu Roh Tai-woo berjanji dengan semua ibu bapa ni yang dia akan arah pihak polis untuk siasat betul-betul kehilangan budak-budak ni. Beribu-ribu anggota dikerahkan untuk mencari di seluruh Gunung Wariung. Tapi sayangnya mereka tak temui apa-apa. Usaha pencarian ni bermula terlalu lambat sampai lebih setengah tahun selepas kehilangan The Frog Boys ni. Bila dah makin lama, bulan berganti bulan, lama-lama kes ni mula sejuk. Tapi parents pada The Frog Boys ni mestilah tetap tak give up. Diorang tetap nak teruskan pencarian anak-anak diorang. Sampaikan kelima-lima orang ayah pada budak-budak ni membuat keputusan untuk berhenti kerja untuk fokus pada pencarian anak mereka secara sepenuhnya. So, apa parents ni semua buat? Berbekalkan duit sumbangan orang ramai, mereka telah menyewa sebuah lori kecil. Dengan lori ni, mereka bergilir-gilir menjelajah ke seluruh Korea Selatan untuk mengedarkan risalah pada orang ramai. Gambar wajah anak-anak mereka ditampal di sekeliling badan lori dengan mesej, "Tolong kami cari anak-anak kami yang hilang." Tapi lepas lebih 2 tahun, diorang terpaksa hentikan penjelajahan ni sebab diorang sendiri dah tak cukup dana. Satu hari ni, ada seorang lelaki yang bernama Kim Ga-won tiba-tiba claim yang dia tahu apa jadi pada The Frog Boys dan kat mana lokasi keberadaan budak-budak ni. Kim Ga-won ialah seorang criminal psychologist dan dia cakap lepas dia study semua info pasal kes kehilangan ni, dia yakin yang budak-budak ni telah dibunuh. Dia cakap lagi yang 5 sekawan ni telah dibunuh oleh ayah Jong-sik sendiri dan dia dah tanam budak-budak ni dekat dalam rumah dia. Sebab dengar cakap si Kim ni lah, polis datang dan korek habis lantai rumah ayah Jong-sik ni menggunakan jengkaut. Masa ni ramailah orang berkumpul kat rumah tu, termasuklah kru stesen TV. Lepas dah berjam-jam korek rumah tu dan diorang tak jumpa apa-apa, terbuktilah yang Kim Ga-won ni merepek je. At one point, Kim Ga-won ni dia cuba nak larikan diri tau. Tapi sebab masa tu tempat tu ramai sangat dengan orang, dia tak terlepas. Kim dibawa ke balai polis dan masa dekat balai tu, pihak polis paksa dia suruh dia minta maaf dekat ayah Jong-sik. Tapi perbuatan Kim Ga-won ni tetap bagi kesan dekat ayah Jong-sik. Dia jadi tertekan dan tak lama lepas tu dia meninggal dunia pada usia 40-an. Kalau korang ingat lagi, tadi Naz ada cakap yang dekat Gunung Wariung ni ada kawasan yang dijadikan kem latihan tentera. Dari awal lagi, pihak media dah berkali-kali mention yang kemungkinan kehilangan The Frog Boys ni ada kaitan dengan kem latihan tentera tu. Jarak antara padang tembak milik kem tu tak sampai 200 meter pun dari kawasan Tasik dekat Gunung Wariung tu. Ditambah pula, masa hari The Frog Boys ni hilang, ada seorang penduduk kampung ni cakap yang dia terdengar bunyi tembakan diikuti dengan suara orang menjerit. Tapi zaman tu, polis langsung tak berani usik atau persoalkan pihak tentera. Jauh sekali nak cari budak-budak ni kat dalam kawasan kem. Jadi, bila dah tak ada petunjuk baru, kes kehilangan The Frog Boys ni mula dilupakan masyarakat. Pada 26 September 2002, ada 2 orang pendaki yang terjumpa sisa tulang manusia masa mereka tengah mencari buah ok dekat Gunung Wariung. 2 pendaki ni tadi terus bagi tahu dekat pihak polis tentang penemuan sisa tulang manusia ni. Lepas dikorek, tulang-tulang ni ditemui bersama dengan pakaian dan kasut yang dicam sebagai pakaian yang sama yang dipakai oleh The Frog Boys pada hari kehilangan mereka. Pada mulanya, pihak polis cakap yang The Frog Boys ni berkemungkinan menemui ajal disebabkan hipotermia ataupun kesejukan melampau. Bila dengar je statement dari polis ni, keluarga The Frog Boys ni memang tak puas hati. Sebab kalau budak-budak ni kesejukan, diorang boleh lari balik ke rumah masing-masing dalam masa 5 minit je. Jadi bagi keluarga-keluarga ni, penyataan pihak polis tu memang tak masuk akal. Tambah-tambah lagi, part ni penting ada beberapa peluru kosong yang ditemui tertanam bersama dengan sisa temulang The Frog Boys ni. Memang justified lah perasaan tak puas hati keluarga-keluarga ni kan. Macam mana polis boleh senang-senang cakap yang diorang ni mati kesejukan sedangkan jumpa peluru ni?
Penemuan sisa tulang ni membangkitkan kembali interest orang ramai dengan kes kehilangan The Frog Boys ni. Dan hasil desakan orang awam dan keluarga mangsa, siasatan forensik dijalankan dengan lebih mendalam. Forensik membuktikan yang kematian The Frog Boys ni bukanlah sebab semula jadi. Mereka telah dibunuh. Ada kesan menunjukkan yang budak-budak ni telah dipukul dengan sesuatu objek yang tajam dan kesan ni ditemui pada tengkorak mereka. Selain tu, pakar forensik juga cakap yang kalau mereka ni mati secara semula jadi, tulang budak-budak ni sepatutnya ditemui bersepah dekat sekeliling kawasan tu. Maksudnya, tulang tu semua sepatutnya ditemui di atas tanah dan bukannya tertanam. Bila tertanam, maksudnya ada orang yang telah menanam mereka. Penemuan losong peluru ni juga menguatkan lagi teori dari keluarga The Frog Boys tentang nasib yang menimpa anak-anak mereka. Teori dari parents ni sendiri ialah berkemungkinan pada hari kejadian tu, ada askar yang tak sengaja tertembak salah seorang dari The Frog Boys tu. Sebabnya, tasik tempat diorang main-main tu kan tak jauh dari padang tembak kem tentera tu kan. Dan pelaku tu bunuh juga lagi 4 orang budak yang lain sebab nak tutup cerita. Pihak kem menafikan penglibatan mereka dalam pembunuhan kesemua budak-budak ni. Pihak kem tu cakap masa hari kejadian tu hari cuti umum. Jadi tak ada tentera yang dibenarkan berlatih menggunakan senapang atau pistol pada hari cuti umum. Tapi bila dikorek-korek lagi rekod log dari kem tentera tu, pada hari tu ada seorang tentera yang berpangkat tinggi telah menembak di padang tembak tu sebab dia nak habiskan peluru dia. Rupa-rupanya masa ni barulah diketahui yang cuma askar berpangkat biasa je yang tak dibenarkan menggunakan senjata api pada hari cuti umum. Tapi kalau yang berpangkat tinggi macam commission officer atau lieutenant, diorang boleh gunakan rifle range pada bila-bila masa saja yang diorang nak, termasuklah pada hari cuti umum. Peluru yang dijumpai dalam kubur The Frog Boys tu juga disahkan berasal dari kem latihan tentera tu. Sampai ke hari ni, pihak kem masih lagi tak dedahkan identiti officer yang menggunakan rifle range pada hari kejadian tu. Kalau officer tu tak salah, kenapa nak cover up teruk sangat kan? So, dari sini kita boleh agak apa nasib yang menimpa The Frog Boys ni sebenarnya. Tapi sayangnya, kes ni pudar macam tu saja, tanpa sebarang keadilan bagi The Frog Boys. Alright guys, terima kasih sebab dah nonton sampai setakat ni. Dan terima kasih juga pada subscribers baru yang datang bagi support ke channel ni lepas Nena story buat shout out hari tu. I appreciate you guys so much. Kalau ada cadangan untuk video seterusnya yang korang nak tengok, boleh komen dekat bawah. Be safe, be kind, and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.